Didik TV KPM. Bagaimana laman sesawang ni dibuat Guna apa? Macam susah je. Senang je Rina. Cikgu. Sebenarnya kita boleh gunakan HTML. HTML? Apa tu cikgu? Kalau nak tahu apa HTML, jom masuk kelas saya. Jomlah cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Dan pastinya hari ini fokus diberikan kepada murid-murid di slot menengah rendah untuk mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 1. Nak tahu apa topik yang kita nak belajar hari ini? Apa kata kita perkenalkan guru penyampai kita terlebih dahulu. Ini dia, saya nak lalukan kehadiran Cikgu Norhilawati Nur Rahmat, Guru Asas Sains Komputer Sekolah Menengah Kebangsaan Bercam, Kinta Utara, Perak. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih cikgu kerana bersama kami di Didik TV hari ini. Namun kita tidak berdua di studio ini. Kita juga sebenarnya murid-murid ditemani oleh juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan, ini dia Cikgu Nurul Hazirah Ramli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah Integrasi Kajang, Selangor. Baik cikgu, pastinya murid-murid di rumah dah tak sabar nak tahu topiknya. Tapi sebelum tu, tak meriah rasa pembelajaran hari ini kalau tak disertai murid-murid. Cikgu, siapa murid-murid kita pada hari ini? Baik, jom kita perkenalkan murid-murid hari ini. Silakan. Baiklah, untuk sesi pembelajaran hari ini, kita ada yang pertama, Yoga Nisan. Yang kedua, Prajay. Okey. Yang ketiga, Tipen. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Ryan. Okey, baiklah. Ada 4 orang murid-murid juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bercam, Kinta Utara, Perak akan menemani kita untuk pembelajaran hari ini. Dah berkenalan dengan guru penyampainya, dah berkenalan dengan murid-murid, dan kita nak tahu cikgu, apa kaitan gimmick tadi dengan topik yang kita nak belajar? Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar mengenai HTML dan melakar papan cerita. Apakah maksud HTML? Okey, ada tak siapa-siapa nak cuba beritahu maksud akronim HTML? Ada murid-murid nak cuba? Wah. Okey, bagus Yoga. Baik Yoga, apakah maksud akronim HTML? Maksud HTML ialah Hypertext Markup Language. Baik, terima kasih Yoga. Jom kita semak, betul tak maksud yang diberikan oleh Yoga sebentar tadi? Ya, maksud HTML ialah Hypertext Markup Language. Bagus Yoga, tahniah. Baiklah murid-murid, ada berapa jenis laman sesawang? Jom kita tengok. Sebenarnya ada 2 jenis laman sesawang. Yang pertama ialah laman sesawang statik, yang kedua ialah laman sesawang dinamik. Apa itu laman sesawang statik? Kandungan paparan adalah berdasarkan tag HTML yang ditaip oleh pengatur cara. Hanya menggunakan HTML sahaja dan ianya mudah untuk direka bentuk.
Manakala, kita tengok pula laman sesawang dinamik. Kandungan paparan boleh dipanggil daripada pangkalan data atau mengikut tindakan pengguna. Dibina menggunakan bahasa penskripan pelayan dan ianya rumit untuk direka bentuk. Jom kita belajar tentang kod arahan HTML. Kod arahan HTML telah dibangunkan oleh seorang saintis yang bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1990. HTML membantu pengguna internet untuk berkomunikasi dengan pengguna internet lain di World Wide Web (WWW). HTML adalah di bawah seliaan World Wide Web Consortium W3C, iaitu sebuah organisasi yang menyelia dan memantau WWW. Kod arahan yang digunakan untuk mengarahkan pelayar web untuk memaparkan format grafik untuk suatu laman sesawang seperti teks, grafik dan juga animasi. Kod arahan HTML boleh ditaip menggunakan perisian notepad. Kemudian, kod arahan tersebut akan disimpan dengan sambungan .html atau .htm. Okey, itu dia tadi berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh HTML dan jenis-jenis laman web. Nampaknya murid-murid secara dalam talian dan juga di rumah faham dengan penerangan daripada cikgu. Tapi kan cikgu, kalau kita nak berehat sekejap boleh? Boleh. Tak ada masalah. Murid-murid, kita nak berehat sekejap. Selepas ini, kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan apa itu papan cerita. Semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey murid-murid, bagi anda yang sebenarnya mengikuti kelas pada hari ini, topik untuk mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 1 adalah mengenai melakar papan cerita. Apa itu papan cerita? Jangan risau, hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Nur Hilawati untuk menerangkannya. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sama. Baiklah murid-murid, kita akan mempelajari topik melakar papan cerita. Apakah itu melakar papan cerita? Papan cerita ialah satu siri lakaran yang menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan skrin atau laman sesawang. Papan cerita memberikan gambaran visual kepada pengatur cara dan membolehkannya menjalankan tugas mengatur cara dengan lebih teratur. Apakah kebaikan melakar papan cerita? Baiklah. Yang pertama ialah mengetahui bilangan laman sesawang yang diperlukan. Yang kedua, mengetahui maklumat yang harus kita masukkan. Yang ketiga, mengetahui aliran antara laman sesawang. Yang keempat, memberikan penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Baiklah murid-murid, berapakah jenis struktur maklumat dan pautan laman sesawang? Ada 4 jenis struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah struktur linear. Struktur linear menghubungkan setiap laman dengan 2 pilihan pengemudian, iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Yang kedua ialah struktur cabang.
Struktur cabang bersifat dinamik dan berkeupayaan mengemudi ke laman lain dengan mudah. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain dengan sistem menu. Struktur yang ketiga ialah struktur roda. Ianya berbentuk seperti ruji basikal. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain, tetapi pengunjung terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipautkan ke laman seterusnya. Yang terakhir ialah struktur hierarki. Struktur hierarki mempunyai model pengemudian dari atas ke bawah. Bermula dengan laman utama, pengunjung dipautkan ke laman-laman lain. Pengunjung ada pilihan untuk ke laman-laman seterusnya tanpa perlu kembali ke laman utama. Baiklah murid-murid, segmen seterusnya ialah segmen uji minda. Rina, Ya, cikgu. boleh tolong saya pilih nama murid dan struktur yang perlu mereka lakarkan? Okey, boleh cikgu. Nampaknya kotak dalam ni memang ada nama-nama murid yang akan melakukan tugasan masing-masing. Saya buka cikgu. Okey, silakan. Okey, yang pertama kita tengok siapa yang akan dapat. Yoga Nathan. Anda dikendaki membuat struktur linear. Boleh ya? Okey, yang kedua kita tengok. Ryan cikgu. Ryan dikendaki membuat struktur roda. Okey, dah ada 2 murid cikgu dengan tugasan masing-masing. Baik. Yang ketiga, Prajay. Okey, Prajay, anda dikendaki untuk membuat struktur hierarki. Dan tentu yang terakhir sekali, murid yang bernama Tipan. Tipan, tugasan anda adalah untuk membina struktur cabang. Dah semua tugasan cikgu? Baiklah murid-murid. Anda ditugaskan untuk melakar gambar rajah, struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Cikgu berikan awak masa selama 2 minit untuk melakar dan kemudian awak perlu tunjukkan di skrin hasil lakaran awak sebentar lagi. Dah bersedia ke belum? Okey, semua dah mengangguk-angguk tu cikgu. Bagus murid-murid. Okey. Silakan. Baik, masa yang diberikan kepada 4 murid-murid kita secara dalam talian adalah 2 minit cikgu? Ya, betul. Wow, 2 minit. Sama ada mampu ataupun tidak, murid-murid nak melakar struktur yang telah ditugaskan kepada mereka. Cikgu penting ya, nampaknya kena beri pemahaman dulu kepada murid-murid sebelum mereka nak melakukan tugasan masing-masing ya. Ya, betul. Sebenarnya struktur ini sangat penting supaya aliran tu adalah betul. Okey, kita ada 4 tugasan dengan struktur yang berbeza. Tapi kan cikgu, agak-agaknya struktur mana yang boleh dikatakan sedikit mencabar? Berbanding yang keempat-empat ni, yang mana boleh dianggap sebagai mencabar? Saya rasa struktur hierarki sedikit mencabar berbanding struktur yang lain. Struktur hierarki. Kalau nak tengok sekejap ya, siapa yang kena buat mencabar tadi? Struktur hierarki, Prajay cikgu. Kita lihat nanti kemampuan Prajay. Baik. Tetapi yang lain pun nampaknya mencabar juga kan cikgu. Dalam tempoh 2 minit, bayangkanlah murid-murid nak kena siapkan struktur yang diberi. Jadi boleh dikatakan setiap murid-murid ni melakukan cabaran mereka yang tersendiri. Masa yang agak terhad untuk kelas ni kan cikgu? Baik cikgu, kalau menyentuh tentang papan cerita ini, sebenarnya dia diberi visual ke atau bagaimana? Sebenarnya kita perlu menentukan langkah demi langkah. Terdapat 7 langkah sebenarnya. So perlu buat langkah demi langkah.
untuk menyediakan papan cerita. Nampaknya masa yang diberikan atau diperuntukkan 2 minit itu pun dah tamat, cikgu. Nak tahu juga murid-murid kita ni berjaya ke siapkan tugasan masing-masing? Jadi murid-murid dah siap ke tugasan semuanya? Dah, cikgu. Dah bersedia ke? Wah, semua dah anggut tu maksudnya dah siap, cikgu. Tahniah, berjaya siapkan dalam masa yang sangat cepat. Baik, seterusnya cikgu, kita nak saksikan ke? Ya, baik. Yoga, boleh tak awak paparkan lakaran yang telah awak lakarkan sebentar tadi? Silakan Yoga. Okey. Okey, terima kasih Yoga. Tahniah, lakaran awak betul. Itu struktur linear ya, cikgu. Tugasan Yoga. Nampaknya Yoga berjaya. Tahniah. Yang kedua, cikgu. Baiklah, seterusnya saya persilakan Praji. Okey, Praji. Sila tunjukkan tugasan anda. Wah. Okey, Praji. Terima kasih. Ini cikgu Betul lakaran awak. strukturnya, maaf cikgu, strukturnya tadi untuk Praji kalau kita lihat hasilnya, Hierarki kan? itu hierarki yang kita gambarkan yang sukar tadi berjaya disiapkan oleh Praji. Tahniah Praji. Baik, yang seterusnya siapa cikgu nak lihat hasilnya? Baik, murid yang seterusnya saya nak panggil Tipen. Tipen, boleh tunjukkan tugasan? Okey, itu dia. Jelas kita nampak cikgu, Tipen. Okey, bagus Tipen. Gambar aja yang telah awak lakarkan tu jelas. Itu adalah struktur berkenaan cabang ya cikgu? Ya, betul. Okey, Tahniah tugasannya Tipen. cabang. Baik. Dan yang terakhir sudah tentu kita nak lihat hasil kerja siapa cikgu? Ryan. Alright, Ryan. Wah, ini pun mencabar ni. Okey, Ryan. Baik, terima kasih. Tepat sekali lakaran awak. Tahniah. Tahniah kepada keempat-empat murid yang berjaya siapkan tugasan masing-masing. Kabarnya tugasan ini mereka yang sendiri faham dan juga pilih. Tak apa, jangan risau. Walau apa tugasan anda, saya percaya setiap tugasan ni anda dah faham berdasarkan kepada penerangan oleh Cikgu Hilawati kita sebentar tadi. Nampaknya penat kan cikgu? Nak siapkan tugasan 2 minit lagi. Dan saya rasa mereka ni perlukan rehat sekejap cikgu. Ya, Boleh boleh. Tak apa murid-murid. Bukan saja murid secara dalam talian. Tetapi murid di rumah juga kita nak berehat seketika selepas ini. Banyak lagi yang akan kita pelajari dalam topik pada hari ini. Iaitu berkenaan melakar papan cerita. Semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Baik murid-murid, sebenarnya untuk sebuah ataupun nak melakar sebuah papan cerita ini, yang pertamanya kita kenalah tahu langkah-langkah untuk membina papan cerita. Jadi untuk itu, Cikgu Hilawati akan terangkan kepada murid-murid. Dah bersedia? Jom Cikgu. Baiklah. Baiklah, apa yang kamu perlu lakukan sebelum kamu melakar papan cerita? Yang pertama, kamu kena tahu maklumat yang ingin kamu sampaikan dalam laman sesawang yang akan dibina. Yang kedua, keinginan pembangun laman sesawang terhadap aktiviti pengunjung laman tersebut. Maksudnya di sini ialah apa awak punya harapan, apa awak punya target pengunjung nak buat bila mereka melayari laman sesawang yang awak bina itu. Yang ketiga, keselesaan pengunjung semasa melayari laman sesawang. Di sini,
boleh merujuk kepada sama ada menu yang terdapat di laman sesawang itu, adakah ianya mesra pengguna ataupun tidak, adakah paparannya menarik ataupun tidak. Yang keempat, cara untuk membantu pengunjung melayari ke semua laman sesawang. Yang kelima, memastikan cara untuk membolehkan pengunjung melayari ke semua laman sesawang. Yang keenam, cara untuk memberi maklumat tambahan kepada pengunjung laman sesawang. Yang ketujuh, memastikan pengunjung dapat memberikan komen dalam laman sesawang. Baiklah, kita akan belajar mengenai langkah-langkah melakar papan cerita. Baiklah murid-murid, ada berapa langkah melakar papan cerita? Ada siapa-siapa nak cuba tak jawab soalan ni? Baik, Tipen. Silakan Tipen. Cikgu, kalau tak silap saya, ada 7 langkah membina papan cerita. Baiklah, jom kita tengok betul tak jawapan Tipen sebentar tadi. Ya, ada 7 langkah melakar papan cerita. Betul jawapan Tipen ya cikgu. Baiklah, kita akan tengok satu persatu langkah melakar papan cerita. Yang pertama ialah kumpul maklumat yang dikehendaki seperti imej, teks, audio dan juga grafik. Langkah kedua, susun maklumat mengikut topik daripada umum kepada khusus. Langkah ketiga, tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan untuk setiap laman. Langkah keempat, rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang sama ada struktur linear, hierarki, cabang ataupun roda. Langkah kelima, reka bentuk struktur menu. Langkah keenam, rancang rupa dan reka bentuk laman seperti skema warna, saiz, jenis dan warna teks. Dan langkah terakhir iaitu langkah ketujuh, lakar aliran pautan untuk kesemua laman dalam tapak sesawang. Okey, itu adalah 7 langkah sebenarnya untuk membina papan cerita ya cikgu. Dan saya percaya bukan saja murid-murid secara dalam talian faham, tetapi juga murid-murid di rumah. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini banyak lagi yang kita nak belajar dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita kembali lagi dalam Didik TV KPM yang pastinya ketika ini kita sedang memberi fokus untuk murid-murid tingkatan 1 dalam mata pelajaran asas sains komputer, dan hari ini kita nak tahu lebih lanjut tentang melakar papan cerita. Baik, kita terus nak bersama dengan Cikgu Hilawati. Apa yang kita nak kongsikan kepada murid-murid untuk hari ini cikgu? Baiklah, untuk menguji tahap kefahaman mereka, mereka akan diberikan satu tugasan. Baiklah, mari kita tengok tugasan yang perlu mereka laksanakan. Okey, jom murid-murid. Apa agaknya tugasannya? Aktiviti bersama murid. Baik, kita tengok soalan.
Aisyah ingin membina satu laman sesawang tentang pakaian yang akan dijual secara dalam talian. Dia memilih untuk menggunakan struktur maklumat dan pautan jenis cabang. Bantu Aisyah untuk membina papan cerita untuk laman sesawang yang akan dibina. Baiklah. Baiklah murid-murid. Kamu faham tugasan yang kamu perlu lakukan? Semuanya mengangguk tanda faham, cikgu. Baiklah. Cikgu berikan masa selama 5 minit untuk kamu melakar langkah-langkah. Okey, murid-murid diberikan masa 5 minit, cikgu. Ya. 5 minit ya, murid-murid. Secara dalam talian, anda diberikan masa 5 minit untuk melakar langkah-langkah membina papan cerita. Ya. Baik, sementara mereka diberikan waktu 5 minit ini, cikgu. Kalau diikutkan, sebenarnya ada 7 langkah. Ya, betul. Saya nak tanya, ini juga satu kemusykilan yang saya percaya mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang sedang menonton ketika ini, nak tahu lebih lanjut. Ada 7 langkah yang diperlukan untuk membina sebuah papan cerita. Tetapi cikgu, katakanlah murid-murid tidak mengikut langkah-langkah yang telah pun diberikan. Apa akan jadi kepada papan cerita tersebut? Adakah masih boleh dihasilkan ataupun tidak? Baik, soalan yang bagus. Baiklah, kalau murid-murid tidak mengikuti 7 langkah yang telah saya terangkan tadi, laman sesawang yang dihasilkan tidak sempurna dan tidak mengikut struktur maklumat yang telah dipilih. Okey, walaupun langkah-langkah tersebut itu tidak mengikut urutan, tetap tak boleh siap cikgu, tak boleh dihasilkan. Dia tidak seperti yang kita rancang. Okey. Tak sempurna, tak cantik begitu. Tak sempurna dan tak cantik papan cerita yang akan terhasil jika tidak mengikut urutan langkah-langkahnya ya cikgu. Ya. Jadi kepentingan untuk murid-murid memahami langkah-langkah tersebut tu adalah sangat perlu dan adalah satu keutamaan yang perlu difahami setiap murid-murid. Baik, kita nak tahu juga bagaimana agaknya mungkin ketika ini hasil daripada murid-murid ya cikgu? Baiklah murid-murid. Siapa nak cuba langkah pertama? Siapa nak jawab langkah pertama? Saya cikgu. Okey. Silakan Prajin. Antara maklumat yang dikehendaki ialah teks butik Aisyah, teks baju kurung, blaus, kemeja, teks jenis kain, saiz, harga, imej baju kurung, blaus dan kemeja, grafik yang bersesuaian. Baik. Mari kita lihat betul tak jawapan Prajin. Okey. Mengumpul maklumat yang dikehendaki. Okey. Di sini langkah pertama kita kumpulkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Baik. Langkah kedua. Siapa nak cuba? Alright, bagus. Ryan. Langkah 2. Menyusun maklumat mengikut topik. Laman utama mengandungi menu, baju kurung, blaus dan kemeja. Laman dalam menu baju kurung mengandungi senarai baju kurung berdasarkan jenis kain, harga dan saiz. Laman dalam menu blaus mengandungi senarai blaus berdasarkan jenis kain, harga dan saiz. Laman dalam menu kemeja mengandungi senarai kemeja berdasarkan jenis kain, harga dan saiz. Baik. Jom kita semak jawapan Ryan. Baik. Langkah kedua ialah menyusun maklumat mengikut topik. Okey, di sini maklumat-maklumat kita susunkan. Okey, laman utama kita ada menu yang mengandungi baju kurung, blaus dan juga kemeja. Laman dalam menu baju kurung mengandungi senarai baju kurung berdasarkan jenis kain, harga dan juga saiz. Laman dalam menu blaus mengandungi senarai blaus berdasarkan jenis kain, harga dan juga saiz. Laman dalam menu kemeja
mengandungi senarai kemeja berdasarkan jenis kain, harga dan saiz. Bagus. Terima kasih. Langkah ketiga. Siapa nak cuba? Baik, Yoga. Silakan. Langkah ketiga. Tajuk utama ialah butik Aisyah. Tajuk kecil ialah baju kurung, blaus dan kemeja. Isi kandungan untuk setiap tajuk kecil mengandungi imej pakaian serta penerangan tentang jenis kain, saiz dan harga untuk setiap pakaian. Baik, kita semak jawapan Yoga. Langkah ketiga, menentukan tajuk utama, tajuk kecil dan kandungan untuk setiap laman. Untuk tajuk utama ialah butik Aisyah. Tajuk kecil pula ialah baju kurung, blaus dan kemeja. Isi kandungan untuk setiap tajuk kecil mengandungi imej pakaian serta penerangan tentang jenis kain, saiz dan harga untuk setiap pakaian. Baiklah, langkah seterusnya ialah langkah keempat. Siapa nak cuba? Baiklah, Tipen, silakan. Silakan Tipen. Langkah 4. Rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Aisyah memilih struktur cabang. Apabila menu baju kurung pada laman utama diklik, laman baju kurung akan terpapar. Pengguna boleh klik menu blouse atau kemeja ketika berada dalam laman baju kurung. Baiklah, terima kasih. Mari kita semak jawapan Tipen. Untuk langkah keempat, kita akan lakukan rancang struktur maklumat dan pautan laman sesawang. Untuk langkah keempat, Aisyah telah memilih struktur cabang. Apabila menu baju kurung pada laman utama diklik oleh pengguna, laman baju kurung akan dipaparkan. Pengguna boleh klik menu blouse atau kemeja ketika berada dalam laman baju kurung. Langkah kelima. Siapa nak cuba? Baiklah, Prajih, silakan. Tajuk utama laman sesawang ini ialah butik Aisyah. Di menu utama, terdapat 3 tajuk kecil iaitu baju kurung, blaus dan kemeja. Pengguna boleh memilih di antara 3 pilihan di tajuk kecil untuk membuat pembelian. Untuk setiap tajuk kecil, terdapat imej pakaian serta penerangan tentang jenis kain, saiz dan harga untuk setiap imej pakaian. Baik, kita semak jawapan Prajih. Langkah ke-5. Reka bentuk struktur menu. Baik, ini adalah gambaran untuk reka bentuk struktur menu laman sesawang butik Aisyah seperti yang telah diceritakan oleh Prajih sebentar tadi. Langkah seterusnya, langkah keberapa murid-murid? Baik. Langkah ke-6. Langkah ke-6, ya betul. Baiklah, siapa nak buat langkah ke-6? Ya, Tipen, silakan. Langkah ke-6 adalah sambungan kepada langkah ke-5. Sebagai contoh, apabila pengguna klik di tajuk kecil baju kurung, pengguna dapat melihat imej model memakai baju kurung untuk membuat pilihan. Pengguna juga dapat melihat penerangan tentang jenis kain lain, saiz dan harga untuk setiap imej yang dipaparkan. Terima kasih, Tipen. Kita semak jawapan Tipen. Langkah ke-6. Rancang rupa dan reka bentuk laman. Baiklah, ini adalah gambaran berdasarkan penerangan yang telah diberikan oleh Tipen sebentar tadi.
Tajuk utama ialah butik Aisyah. Menu utama, baju kurung, blaus dan kemeja. Apabila pengguna klik pada baju kurung, akan dipaparkan imej model memakai baju kurung. Dan maklumat seperti jenis kain, saiz dan juga harga akan dipaparkan. Baik, cikgu, itu langkah ke-6. Baiklah, langkah terakhir, langkah ke-7. Apa kata Ryan terangkan langkah ke-7? Silakan Ryan. Langkah terakhir ialah langkah 7. Aliran pautan untuk kesemua laman dalam tapak sesawang dapat digambarkan seperti berikut. Baiklah. Okey, ini adalah aliran menu utama. Baik, seterusnya. Baik. Baik, terima kasih Ryan. Kita semak jawapan Ryan. Langkah ke-7. Lakar aliran pautan bagi kesemua laman dalam tapak sesawang. Baik, sebentar tadi Ryan telah menunjukkan kepada kita lakaran yang telah dia hasilkan. Kita semak. Baiklah. Ini adalah aliran menu utama laman sesawang butik Aisyah. Okey. Apabila pengguna klik menu utama dan memilih baju kurung, akan terpapar imej model memakai baju kurung dan penerangan mengenai setiap imej yang dipaparkan. Jikalau pengguna klik menu blouse, akan dipaparkan gambar model memakai blouse dan juga penerangan untuk setiap imej yang dipaparkan. Seterusnya, apabila pengguna klik kemeja, akan dipaparkan imej model memakai kemeja dan akan dipaparkan maklumat mengenai setiap imej yang dipaparkan. Baiklah, tahniah murid-murid, kamu berjaya menerangkan 7 langkah melakar papan cerita dengan tepat. Baik, itu kita lihat bagaimana murid-murid dapat menjawab dengan tepat berkenaan dengan langkah-langkah untuk membina papan cerita. Tapi kan cikgu, selalunya sekiranya murid-murid sudah mengetahui setiap langkah, 7 langkah penting ini, berapa lama masa yang diperlukan untuk menyiapkan sebuah papan cerita? Baiklah, sebenarnya durasi yang diambil untuk menyiapkan papan cerita ini bergantung kepada tahap kefahaman mereka mengenai laman sesawang yang akan dibina. Okey, dan bergantung kepada kefahaman mereka. Kalau mudah untuk mereka faham, lagi cepatlah mereka siap. Ya, cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu, mungkin kita nak dengarkan rumusan berkenaan dengan topik ini. Kalau boleh kita mulakan dengan murid-murid dulu. Baiklah. Baiklah, rumusan daripada murid untuk sesi pembelajaran hari ini. Saya persilakan Yoga untuk membuat rumusan. Silakan Yoga. Dalam sesi pembelajaran kali ini, saya telah mempelajari tentang apa itu HTML. Saya juga telah belajar tentang jenis-jenis struktur, maklumat dan pautan laman sesawang. Saya juga telah belajar 7 langkah untuk melakar papan cerita. Baik Yoga, terima kasih atas rumusan yang telah diberikan sebentar tadi. Baik, itu rumusan Yoga mewakili murid-murid pada hari ini. Kalau boleh, cikgu juga boleh berikan sedikit rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih. Okey murid-murid, jangan lupa ya, untuk melakar papan cerita, awak perlu mengikuti langkah demi langkah melakar papan cerita. Tidak boleh awak skip, awak tidak boleh tinggal satu langkah. Okey, supaya awak dapat hasilkan laman sesawang yang
baik dan sempurna. Baiklah, itu berkenaan dengan rumusan yang dapat kita perolehi daripada pembelajaran hari ini. Baik cikgu, daripada awal pembelajaran kita, bagaimana mungkin cikgu melihat penilaian yang boleh diberikan kepada murid-murid pada hari ini? Baiklah, berdasarkan pemerhatian saya pada hari ini, murid-murid memahami topik yang dipelajari dengan baik sekali dan penglibatan mereka amat baik. Mereka berjaya melakar struktur maklumat dengan tepat. Tahniah. Wah, tahniah ya. Kita nak ucapkan kepada Yoga, Prajay, Ryan dan juga Tipen. Hasil pembelajaran hari ini, anda dapat memahami dengan sangat baik. Tahniah sekali lagi. Cikgu, bagaimana pula cara bagi murid-murid yang mungkin nak membuat latihan pengukuhan? Baiklah. Boleh dapatkan maklumat di Portal Delima. Murid-murid yang mana nak menambahkan lagi pengukuhan untuk pembelajaran kita pada hari ini, terus ke Portal Delima. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai kepada penghujung pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan terlebih dahulu kepada Cikgu Hilawati dan juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Hazira. Terima kasih juga Niha yang ada secara dalam talian. Yoga, lambai sikit Yoga. Terima kasih Yoga. Kita ada Ryan. Lambai Ryan, senyum sikit. Mahal senyum Ryan ya. Kemudian Tipen. Ini dari tadi senyum. Lambai Tipen, terima kasih. Dan akhir sekali Prajay. Terima kasih Prajay. Tahniah kepada keempat-empat anda kerana berjaya bersama kami untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sekali lagi cikgu. Sama-sama. Dan kepada murid-murid, terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi pembelajaran yang menyeronokkan yang akan kami kongsikan kepada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye murid-murid.